Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sabah edisi Isnin 4 Julai 2022. Saya Emran Azmi Rosli. Anggota penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sabah yang bertugas di lapangan kini dibekalkan dengan senjata api, gari dan T-baton. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Edi Fadli Ramli, JPJ Sabah antara negeri yang terawal menerima peralatan keselamatan tersebut. Kita telah mulakan di peringkat Ibu Pejabat dan juga di peringkat Semenanjung, dan untuk mulai hari ini kita bawa ke negeri Sabah. Kita dah mulakan operasi pada hari ini di Keningau ini dengan membekalkan kepada anggota-anggota operasi T-baton dan juga gari. Beliau bercakap kepada media dalam Ops Khas Bersepadu Lesen FH, penguatkuasaan ke atas kenderaan perdagangan JPJ Negeri Sabah dan bahagian penguatkuasa Ibu Pejabat JPJ Malaysia bersama PDRM di Keningau. Dalam pada itu, tugasnya JPJ memandang serius pengguna jalan raya yang memandu tanpa lesen sah kerana ia melanggar undang-undang yang ditetapkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lain. JPJ komited melakukan pemantauan secara dekat terhadap pematuhan peraturan jalan raya bagi mengurangkan kadar kemalangan dan kematian akibat nahas jalan raya. Berdasarkan statistik JPJ, 20,494 kenderaan perdagangan telah disaman di negeri ini dengan jumlah notis P22 paling tinggi dikeluarkan iaitu 70,997 keping sejak 2019 hingga Jun lalu. Tindakan tegas juga akan diambil terhadap syarikat dan pemandu yang melanggar undang-undang jalan raya termasuk individu yang menghalang anggota JPJ ketika bertugas. Sabit kesalahan boleh dihukum mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Seramai 25 ketua isi rumah KIR di Kampung Muhibah Putatan menerima sumbangan bakul makanan dan wang tunai menerusi program Jelajah Kami Prihatin RTM Kota Kinabalu yang diadakan sempena Jelajah Keluarga Malaysia. Penyampaian sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahelmi Yahya. Ketika ditemui RTM, Datuk Syahelmi berharap penganjuran program seumpama diperluas bagi menyantuni lebih ramai golongan memerlukan. Saya selaku Wakil Rakyat Tanjung Keramat mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM Sabah di atas program Jelajah Kami Prihatin RTM Sabah ke Kampung Muhibah ini. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kebajikan Sabah yang turut sama menyempurnakan atau membantu menyempurnakan program pada kali ini. Selain penyerahan sumbangan, aktiviti gotong royong membersihkan kawasan Kampung Muhibah turut diadakan. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasihlah kami ucapkan sebab membagi sumbangan tu. Beras, duit 1,000, barang-barang keperluan kat dapur lah. Mudah-mudahan kamu semua mendapat rezeki, dipanjangkan umur supaya maju jaya. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kerana memberi sumbangan kepada kami bagi pihak keluarga lah. Harapan saya lebih banyak lagi sumbangan akan disalurkan lah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak RTM dan ahli-ahli jawatan yang terlibat lah. Program Turun Padang ini merupakan hikmat bakti warga RTM Kota Kinabalu kepada komuniti setempat di samping memperkenalkan program dan rancangan terbitan RTM khusus di Sabah FM dan Sabah VFM. Pelaksanaan program turut mendapat kerjasama daripada Pejabat Adun Tanjung Keramat, Majlis Daerah Putatan, Yayasan Kebajikan Sabah, Afi Hanif dan Islamic Relief Malaysia. Generasi muda perlu didedahkan dengan isu-isu semasa yang sahih dan tepat agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu isu yang kini mudah didapati menerusi pelbagai medium termasuk penggunaan teknologi maklumat. Penyebaran berita palsu boleh mempengaruhi pemikiran positif dalam membuat sebarang keputusan sekiranya tidak dibendung. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menyatakan pembentukan pemikiran positif dalam kalangan generasi muda amat penting kerana mereka bakal menerajui kepimpinan negara akan datang.
Kita mahu supaya generasi muda ini dapat menerima maklumat-maklumat yang sah, yang sahih, yang betul supaya generasi muda tidak mudah terpedaya ataupun dihasuti untuk mempercayai berita-berita yang palsu, isu-isu yang hanya mendatangkan kekeliruan di kalangan masyarakat di luar sana. Beliau ditemui selepas merasmikan program taklimat isu-isu semasa dan info on wheels di Kolej Tingkatan 6 Tawau. Jelasnya program seumpama antara langkah tepat dalam memastikan generasi muda mendapat maklumat sahih sekaligus menangani propaganda, jenayah sosial dan berita palsu. Tambah Dato' Nizam, masyarakat juga berperanan menyebar luas maklumat sahih dan tepat di samping membantu agensi kerajaan mengebarkan dasar kerajaan hingga ke peringkat akar umbi. Dalam majlis ini turut disampaikan sijil penghargaan kepada pelajar Kolej Tingkatan 6 yang mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Individu yang bertanggungjawab bagi setiap projek kerajaan, termasuk premis dan tapak perniagaan, perlu memastikan kemudahan seperti elektrik dan air disediakan sebelum digunapakai kepada orang ramai. Ia bagi menjamin keselesaan masyarakat yang akan menggunakan kawasan berkenaan. Menurut Adun Lumadan Ruslan Muharram, perkara tersebut perlu dipantau oleh Wakil Rakyat, Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM dan pegawai daerah di kawasan tersebut. Cukup cantik kawasan tapak tamu ini, tapi kita duka cita karena tidak ada bakalan elektrik dan juga bakalan air. Jadi bagaimana mereka untuk berniaga secara selesa dan pengunjung juga. Kawasan-kawasan yang diwujudkan oleh kerajaan dan mengharapkan kepada rakyat dapat kebaikan, tetapi di sebaliknya tidak. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Keluarga Malaysia Pesta Bandel 2022, anjuran Koperasi Usahawan Niaga Beaufort Berhad di Tapak Tamu Niaga Bukau Beaufort. Terdahulu, Ruslan merasmikan kempen Jom Derma Darah, anjuran panel penasihat Klinik Kesihatan Western dengan kerjasama Tabung Darah Hospital Beaufort dan Klinik Kesihatan Western di Dewan Western Beaufort. Dibuat di sini supaya dorang datang, dorang tak perlu kalau ke hospital dorang perlukan tambang apa kan. Jadi kita memudahkan orang-orang kampung di sini. Lagipun dorang banyak permintaan. Sebab ada di antaranya yang pernah kekurangan darah, jadi mencari darah. Jadi kesan tu menyebabkan bila ada derma darah, dorang adalah orang kuat yang buat sokongan. Beralih kepada situasi COVID-19, angka jangkitan harian direkodkan di Sabah semalam menurun dengan 139 kes baru, turun 15 kes berbanding hari sebelumnya. Terdapat dua faktor menjadi punca utama jumlah jangkitan yang lebih rendah. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, faktor tersebut ialah jumlah sampel ujian yang lebih rendah pada hujung minggu iaitu 1,728 dan penurunan besar jumlah jangkitan baharu di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, nisbah daerah yang merekodkan penurunan dan peningkatan kes adalah seimbang. Manakala 15 daerah tidak mencatatkan sebarang jangkitan baru, sebanyak 137 kes baru dalam kategori 1 dan 2 serta 2 kes dalam kategori 3. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Daerah Sandakan, antara 5 daerah penyumbang utama jumlah kes kumulatif tertinggi penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Sabah. Sandakan mencatat 688 kes, iaitu kedua tertinggi selepas Tawau dengan 872 kes, diikuti Papar 608, Kota Belud 486 dan Lahad Datu 472 kes. Pegawai Kesihatan Daerah Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata, setiap lapisan masyarakat berperanan penting dalam menitik beratkan isu kebersihan bagi menghindari penyakit tersebut.
Pada masa sama, ia juga mencegah penularan lain-lain penyakit yang dikaitkan dengan kebersihan seperti demam denggi. Walaupun kes kita telah menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding pada tahun lepas, kita telah mencatatkan 15 wabak yang dululah pada awal tahun. Tapi sehingga kini tiada wabak lagi. Nampak banyak kes tinggi tetapi tiada yang kes kritikal ataupun serius yang berlaku di Sandakan. Beliau ditemui pemberita RTM sempena program Town Hall Meeting HFMD 2022 di Sandakan. Program anjuran unit kawalan penyakit berjangkit Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan ini dihadiri 200 individu dari agensi awam dan swasta, sekolah rendah, taman didikan kanak-kanak tadika serta taman asuhan kanak-kanak Taska sekitar Sandakan. Mahirah Nur Solehah Mahir dan Daniel Noilih masing-masing dari SMK Nambayan Tambunan dan SMK Cinta Mata Tenom dinobatkan johan pertandingan pidato dan kuis perhutanan peringkat wilayah perhutanan Keningau. Ia bersempena kempen penanaman 100 juta pokok bagi tempoh 2021 hingga 2025 peringkat negeri Sabah. Kedua-dua pemenang akan mewakili wilayah perhutanan Keningau ke pertandingan akhir pidato dan kuis perhutanan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu Ogos depan. Ramai peserta-peserta yang sangat hebat dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, terutamanya Jabatan Perhutanan Sabah kerana memberi peluang kepada kami, saya dan rakan-rakan sekolah kami untuk menyertai pertandingan-pertandingan ini. Terima kasih kepada Jabatan Perhutanan Sabah. Kami harap Jabatan Perhutanan Sabah akan membuat lagi pertandingan seperti ini untuk pelajar-pelajar yang di luar. Sementara tempat kedua dan ketiga bagi pertandingan pidato masing-masing dimenangi Tracy J. Aznina Jutin dari SMK Tulit Sok dan Nurasila Lauma dari SMK Gunsanat Keningau. Bagi pertandingan kuis perhutanan tempat kedua dan ketiga dimenangi SMK Gunsanat Keningau dan SMK Nambayan Tambunan. Kesemua pemenang menerima wang tunai, piala iringan dan sijil penyertaan yang disumbangkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Saya Emran Azmi Rosli. Salam hormat. Sayangi Malaysiaku.